Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-65. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota bersabda menegaskan akan peri mustahaknya penghayatan nilai Al-Quran untuk diterjemahkan menerusi pengisian rutin kehidupan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang ke-16. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia serta Kerajaan dan Rakyat Malaysia bersempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia kali ke-65. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri bersabda menegaskan akan peri mustahaknya penghayatan nilai Al-Quran untuk diterjemahkan menerusi pengisian rutin kehidupan, dalam mana rumah adalah institusi tarbiyah terawal dalam membentuk sahsiah dan mendidik generasi Al-Quran. Duli Yang Teramat Mulia bersabda pada majlis perasmian Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas semalam. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Musabaqah. Berangkat sama Paduka Adinda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan penyertaan dalam musabaqah tahun ini menunjukkan peningkatan berbanding tahun sebelumnya. Dan ini juga menunjukkan peningkatan mutu bacaan menurut sukat-sukat pertandingan atau musabaqah di samping menyaksikan kemunculan qari dan qariah dari kalangan beliawanis. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia menekankan di samping usaha berterusan pihak kerajaan dalam memperkasa kemahiran dalam bidang taranum Al-Quran, qari dan qariah muda juga seharusnya berusaha mempertingkatkan kemahiran dengan rajin berguru. Manakala tenaga pengajar pula hendaklah terus berusaha membekalkan kemahiran dengan mendalami kaedah-kaedah taranum yang sentiasa dikemaskini seiring dengan keperluan untuk melahirkan generasi qari dan qariah yang berpotensi dan berkaliber. Mengambil sukut tema musabaqah iaitu bertemankan Al-Quran sepanjang zaman, menanamkan minat serta melestarikan budaya yang mencintai seni pembacaan Al-Quran secara berteranum amatlah bersesuaian untuk diserapkan seawal usia, khususnya di kalangan pelajar dan belia.
Keberhasilannya adalah sebagai wadah untuk mengukuhkan pembangunan generasi yang menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai teman sejati duniawi dan ukhrawi. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda, golongan pelajar dan belia adalah tunas bangsa yang akan seterusnya mengambil peranan yang lebih besar sebagai aset dan peneraju pembangunan negara serta pewaris bangsa yang akan terus menegakkan syiar Islam di bumi Darussalam yang tercinta. Pada hemat saya, di sinilah keperluannya bagi pihak yang berkenaan untuk memanfaatkan berbagai perkembangan berkaitan yang menjurus kepada meningkatkan minat serta memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti program pengajian tertentu yang bersinambung dengan usaha untuk memartabat Al-Quran dan syiar di negara ini. Dalam hubungan ini adalah bersesuaian bagi pihak yang berkepentingan untuk seterusnya meraih manfaat kecanggihan platform infokomunikasi, khasnya di dalam bidang pembelajaran online, sebagai peluang tambahan mendekatkan masyarakat untuk mendalami nilai-nilai akhlak yang tersirat menerusi program-program tarbiyah dan pengajian Al-Quran termasuk As-Sunnah ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang menghayati sepenuhnya nilai-nilai murni Islam. Akhirnya dengan melafazkan kalimah barakat Bismillahirrahmanirrahim. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sukacita merasmikan musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan bagi tahun 1443 Hijrah. 6 peserta memperdengarkan bacaan pada malam pertama. Mereka ialah Awang Muhammad bin Ali, Dayang Hajah Nur Faizah binti Haji Emran, Awang Haji Nasrul Fakri bin Haji Yahya, Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri, Awang Ahmad Syuja'i bin Begawan Mudim Haji Metasim dan Dayang Hajah Nurul Akmalina binti Haji Yahya. 6 peserta lagi akan memperdengarkan bacaan pada malam ini. Melalui pelaksanaan peralihan digital negara Brunei Darussalam, wawasan ekonomi digital boleh menjadi kenyataan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Status harian normal baharu COVID-19. 1 kes dalam kategori 5 sementara 4 kes kini berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 189 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 83.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 57.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 77.3%. Syarikat-syarikat usaha sama Brunei Shell BSJV pagi tadi mengadakan majlis menandatangani kontrak bagi 7 pelajar contoh di bawah skim beasiswa BSJV yang diadakan di The Empire Brunei Jerudong. Syarikat-syarikat tersebut ialah Syarikat Minyak Brunei Shell BSP, Brunei LNG dan Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM. Hadir menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Rodeng Hajarul Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan dan Agneta John Sgar Lewis, Country Chair Syarikat-syarikat Shell di negara Brunei Darussalam
dan Pengarah Urusan BSP. Sementara itu, 10 pelajar menerima anugerah pencapaian kelas pertama 2021-2022. And hopefully I can learn the ways and the proper and itulah yang lurus from the senior engineers lah. And hopefully boleh apply to my knowledge masa ni. I really hope that I can contribute to BSP because with that I can contribute more to our country itself. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, industri dan masyarakat berhubung kait rapat dalam ekosistem ekonomi digital. Ini hanya dicapai dengan pendekatan Whole of Nation dengan penglibatan dan komitmen penuh dari semua pihak sama ada kerajaan, industri dan masyarakat. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menyatakan perkara tersebut semasa Forum Ekonomi Digital yang dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan rakan kongsi Bank Baiduri. Darussalam Enterprise, Universiti Brunei Darussalam, CSPS, Penerbangan Diraja Brunei, Radio Television Brunei, Borneo Bulletin dan Media Permata juga terlibat dalam program tersebut. Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa dalam ucap tamanya juga menekankan melalui pelaksanaan peralihan digital negara Brunei Darussalam, wawasan ekonomi digital boleh menjadi kenyataan bagi perkembangan kemampanan ekonomi dan kebajikan sosial. Therefore, I'm quite pleased and encouraged to see more industry-driven initiatives that can drive and support digitalization, with government playing a facilitating role. Industries can drive this digital transformation at a more independent and faster pace, thus making it crucial that we support one another in moving forward towards becoming a smart nation through digital transformation. Forum termasuk pembentangan daripada Dayang Nik Hafimi binti Abdul Hadi, pengerusi APEC Business Advisory Council Brunei, pengarah eksekutif LVK Group of Companies dan ahli Majlis Ekonomi Digital Brunei, dan juga daripada Joanna Bala, Ketua Hal Ehwal Kerajaan dan Dasar Awam Malaysia, Singapura dan Brunei Google. Sokongan setiap pihak melalui pendekatan senegara penting bagi memastikan para graduan diberikan peluang dan mampu untuk mencapai yang terbaik. Jelas Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, langkah yang telah dan terus diambil oleh Pusat Pembangunan Belia PPB disambut baik dalam meningkatkan jumlah graduan yang mencapai objektif yang dihasratkan, iaitu marketable untuk diambil bekerja, mengendalikan perusahaan sendiri atau berkeupayaan untuk melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Berucap pada Majlis Convocation PPB 2022 pagi tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad menjelaskan PPB terus mengembangkan skop perkhidmatan meliputi latihan upskilling dan reskilling dan kemudahan inkubator bagi alumni usahawan PPB mahupun golongan sasaran demi meninggalkan impak yang dihasratkan. Ini amat bertepatan dengan visi PPB yang baru, iaitu memperkasa komuniti ke arah kecemerlangan. Dengan hasrat untuk memperkukuhkan peranan PPB dalam inisiatif pembelajaran sepanjang hayat di negara ini dan sekaligus merealisasikannya sebagai sebuah pusat kecemerlangan yang inklusif. 113 graduan yang mengikuti 4 jenis kursus menerima sijil. Sementara itu, anugerah pelatih cemerlang sesi Januari 2020 diberikan kepada Dayang Nur Sarlina binti Sarkawi alias Suzy Hana yang mengikuti kursus kemahiran teknologi rekaan fashion. Negara Brunei Darussalam telah menyertai deklarasi kerjasama DOC di antara OPEC dan negara-negara bukan pengeluar minyak OPEC sejak penubuhannya pada Disember 2016 dalam mengiktiraf keperluan bagi kerjasama bersama negara-negara pengeksport minyak bagi mencapai kestabilan berpanjangan dalam pasaran minyak.
Negara juga menyaksikan impak positif DOC dalam memastikan kestabilan pasaran minyak. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam akan menyokong usaha DOC dalam terus menstabilkan pasaran minyak terutama dalam berdepan waktu ketidakpastian dan pergolakan. Negara juga mengesahkan komitmennya kepada mengukuhkan kerjasama tersebut dalam mengekalkan pasaran minyak stabil. Aktiviti kerohanian dan keagamaan serta aktiviti khidmat masyarakat antara yang disertai oleh 40 orang belia dari keempat-empat daerah semasa program Bas Belia 2022. Program selama 5 hari itu adalah salah satu program sampingan bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Hadir semasa majlis pelepasan program Bas Belia Awang Haji Zakaria bin Haji Surudin, Setiausaha Tetap Kebeliaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program tersebut bermula di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, seterusnya bergerak ke daerah Blain, daerah Tutong dan berakhir di daerah Temburong. Bersempena ulang tahun ke-30 hubungan diplomatik antara Republik Sosialis Vietnam dan negara Brunei Darussalam, Kedutaan Republik Sosialis Vietnam di negara ini akan menganjurkan pameran perdagangan, kebudayaan, makanan dan kesenian Vietnam Brunei untuk meningkatkan lagi peluang kerjasama antara para perniagaan dari kedua-dua belah pihak, selain mempromosi budaya dan pertukaran rakyat antara kedua-dua negara. Acara akan berlangsung dari 7 hingga 11 September 2022 di The Mall Gadong. Semasa sidang media pagi tadi, Tuan Yang Terutama Tran Van Quoc, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Sosialis Vietnam ke negara ini, mengongsikan pameran akan melibatkan 28 buah gerai mewakili 70 buah perniagaan dari kedua-dua negara. Pameran akan bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam Kampung Jerudong dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid mengadakan musabakah membaca Al-Quran bagi pelajar kelas bimbingan Taranum Al-Quran Masjid berkenaan dan pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan surah Lazim secara muratal bagi Muslimah Masjid, Surau dan Balai Ibadat Daerah Brunei dan Muara. Acara diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli-Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76. Awang Haji Saiful Bahrin bin Haji Muhammad Yusof muncul juara kategori lelaki dan Dayang Haja Nur Hayati binti Awang Haji Ahmad bagi kategori perempuan. Manakala Dayang Madia binti Ilyas juara bagi pertandingan membaca surah Al-Fatihah dan surah Lazim secara murattal bagi Muslimah Masjid, Surau dan Balai Ibadat. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Pasukan Kesedaran Kanser Kolorektal dan Pendidikan Risiko bagi Pemeriksaan Kanser BRUCAS menganjurkan pelbagai acara di Institut Sains Kesihatan Pangeran Anak Puteri Rashidah Saadatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Aktiviti tersebut termasuk seminar bertujuan mendidik orang awam mengenai tanda-tanda dan simptom polip prakanser kolorektal dan kanser seumpamanya, kaedah pemeriksaan yang boleh didapati, rawatan bagi pelbagai peringkat kanser dan menggalakkan pemeriksaan proaktif bagi kanser tersebut. Acara amal Pesta Lampu Neon dan Pesta Jualan Makanan sedang berlangsung di Taman Hadfa Tunku Ling, Rimba Gadong. Acara anjuran syarikat N1 Event Management dirasmikan semalam. Pameran lampu-lampu dan masakan serta jualan makanan dibukakan mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam, manakala Pesta Lampu Neon bermula pukul 6 petang hingga 10 malam. Tiket-tiket boleh didapatkan secara walk-in dengan harga RM5 bagi orang dewasa, RM3 bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun dan percuma bagi warga emas. Jualan tiket kemasukan akan didermakan bagi anak-anak yatim.
Unit Sukatan dan Timbangan SDT, bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi, baru-baru ini mengendalikan perkhidmatan pengujian mudah alih ke atas alat sukat dan timbang di 3 buah tempat iaitu Pasar Gadong, Pasar Tani Selayun dan Tamu Kianggih. Hasil perkhidmatan unit SDT mendaftarkan 56 unit alat sukat dan timbang. Para peniaga dan pengguna alat sukat dan timbang dikehendaki untuk mematuhi peraturan penelitian alat-alat sukat dan timbangan 1994 di bawah Seksyen 3-2 iaitu setiap orang yang menggunakan atau memiliki alat sukat dan timbang yang tidak dicap untuk kegunaan perdagangan adalah tidak sah. Pemeriksaan bersepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT, bahagian industri dan ekosistem perniagaan di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi juga mendapati semua premis perniagaan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan 6 bangku pasar didapati belum mendaftarkan alat timbangan. Kompaun RM500 dikenakan ke atas Hidayah Haris Enterprise atas kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi beberapa produk minyak masak, manakala 6 notis penyitaan dikeluarkan ke atas pemilik alat timbangan di Pasar Jerudong dan Pasar Tani Selayun kerana tidak mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151. Beberapa bangku pasar juga diarahkan untuk sentiasa memaparkan tanda harga bagi barangan yang dijual. Pemeriksaan bersepadu berkenaan dijalankan di Pasar Jerudong, Pasar Tani Selayun dan premis-premis perniagaan di sepanjang kawasan Jerudong.